Fariza. Ini alat apa Puan Fariza? Arifah, ini adalah alat GNSS receiver. Kalau Arifah nak tahu, kita ada sistem satelit GNSS di atas angkasa lepas. Jadi, apabila sistem GNSS menghantar isyarat ataupun signal, dia akan terus kepada alat GNSS receiver ini. Dan kita akan peroleh kedudukan ataupun posisi bagi sesuatu titik yang kita duduki. Oh, macam aplikasi Waze yang saya guna dalam phone saya ni, ia menggunakan GPS ke Puan? Ya Arifah, tapi ketepatan dalam Waze dan juga GNSS receiver ini tidak sama. Di mana penggunaan GNSS receiver ini lebih jitu daripada Waze. Mengenai peralatan GNSS, kita boleh lihat pada slot khusus ini, iaitu pada slot yang keempat nanti. Okey. Assalamualaikum. Salam. Cik Fazili, Cik Fazili tengah teropong apa tu? Cik Arifah, sebenarnya saya tengah buat kerja ukur. Saya bukan teropong jodoh lah. Oh, dulu saya selalu nampak alat ni kat tepi jalan. Saya ingat alat ni ambil gambar, siap buat piece lagi kat tepi jalan. Sebab tu tadi saya cakap sebenarnya alat ni adalah untuk kerja-kerja pengukuran. Dengan menggunakan alat ni, kita boleh dapatkan jarak dan juga arah, iaitu bearing. Jadi macam saya cakap tadi lah, ni bukan untuk alat untuk cari jodoh. Oh, macam tu. Okey, kalau anda nak tahu tentang lebih lanjut mengenai Total Station ini, teruskan bersama dengan slot kami, iaitu slot Total Station. Assalamualaikum Pak Arifah. Waalaikumsalam. Pak Arifah tengah ambil aras bacaan tanah kan? Ya, dia Puan, dengan menggunakan alat ini, saya klik-klik lebih mudah, lebih senang untuk mendapatkan nilai arah tanah. Kan Puan, aras dini ni cepat dan mudah untuk kita dapatkan bacaan tanah dengan lebih jitu kan Puan kan? Betul. Cuba Puan shoot ke sana, tengok Puan, kita tengok aras bacaan tanah kat sana. Okey. Aras tanah sana, nilai dia adalah 1.53 meter Puan. 1.53, cuba Puan shoot ke sana pula Puan. Okey, sekejap. Okey. Nilai arah sana ialah 1.23 meter Puan. Kan Puan berbeza 1.53 dengan 1.23. So tuan-tuan dan puan-puan, aras laras tanah kita adalah sangat berbeza. Di mana kedudukan aras kita tanah di permukaan bumi ini adalah sangat berbeza yang ditentukan oleh mean sea level. Bisa kata kalau saya berada daripada sini, kedudukan saya adalah berbeza dengan kalau bisa kata saya berada daripada sana dan nilai tanah adalah berbeza. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk lebih lanjut mengenai ukur aras, saya akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam salah satu slot kursus ini, iaitu slot ukur aras. Berjumpa lagi. Alat aras, Total Station dan GNSS. So ini adalah di antara peralatan-peralatan ukur yang digunakan dalam kerja-kerja ukur di lapangan. Nak tahu juga kenapa alat-alat ini berwarna kuning? Jom bersama kami akan kongsikan dalam Khusus Kenali Peralatan Ukur. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Pertama sekali, Siti Arifah binti Abdul Kadir, Juru Ukur dan Penolong Ketua Program Ukur Seksyen Geodetik, Bahagian Ukur dan Pemetaan Institut Tanah dan Ukur Negara, Instun. Disclaimer. Kandungan dalam video ini merupakan hasil karya sendiri dan dikongsikan untuk tujuan pembelajaran sahaja. Segala pandangan pada video ini adalah cetusan idea sendiri dan pandangan peribadi serta tidak melibatkan mana-mana pihak kecuali jika diletakkan nama pemiliknya sebagai rujukan. Ukur aras merupakan satu kerja untuk kita menentukan perbezaan ketinggian ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai difference in heights di antara dua titik. Okey, kita nak tahu perbezaan ketinggian, iaitu konsep yang paling mudah ataupun definisi yang paling mudah untuk difahamkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tahu beza tinggi sahaja.
ukur aras ni. Okay, saya bagi sebagai contoh. Misalnya di kawasan satu permukaan rata. Okay, saya berdiri di satu point ni. Okay, dan ada lagi seseorang, dia berdiri di sebelah point saya, tetapi dia dalam satu kawasan lah. So bila kita tengok aras laras kami berdua ni, of course akan berbeza. Okay, bila kita baca dengan staff, okay, alat aras tu dekat tengah, kita ambil bacaan pandangan depan dan bacaan pandangan belakang, mesti ada a bit different. So laras tanah memang tidak akan samalah perbezaan tu. Okay, so perbezaan itulah kita akan mengira aras laras tanah bagi setiap poin di atas permukaan bumi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan kena tengok di illustration dekat slide ni. Okay, so alat aras didirikan di tengah dan dia akan ambil bacaan pandangan belakang dahulu, iaitu backside dan foresight. Okay, so kita nak tahu difference in heights, iaitu perbezaan ketinggian di antara dua titik tu. Barulah kita boleh mengira aras laras di point B. Kita ada aras laras yang diketahui di point A, of course kita dapat mengira aras laras di point B dan kita boleh kira seterusnya punya point. Itu adalah ukur aras. Okay, so apakah tujuan ukur aras ni? Okey, berikut disenaraikan beberapa tujuan ukur aras lah. Okay, yang pertama sekali, of course, untuk kita dapat beza tinggi di antara dua titik yang macam saya cerita tadi. Okey, yang seterusnya adalah mendirikan batu aras benchmark dan batu aras sementara temporary benchmark. Sekejap lagi saya terangkan. Okey, dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kerata rentas dan memanjai menunjukkan profil tanah bagi projek laluan, pengairan dan sebagainya. Dan keempat adalah pemetaan topografi untuk menghasilkan peta kontur untuk memberikan gambaran sebenar tentang permukaan tanah di atas kawasan tersebut. Okey, untuk yang poin nombor 4 ni saya bagi simple contoh lah. Okey, tanah rata Cameron Highlands ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, tanah rata Cameron Highlands tu dia bertingkat-tingkat. Betul tak? Kalau kita tengok daripada pandangan highway tu kan, kita nampak bertingkat-tingkat. Okey, bila bertingkat-tingkat itu ialah ia mempunyai aras laras yang berbeza. Dan kontur yang dimaksudkan di sini adalah kita dapat mengetahui ketinggiannya, ketinggian tanah tersebut untuk kita nak buat mapping topografi di kawasan itulah. So pasti akan ada aras larasnya sangat berbeza di situ. Right? So seterusnya untuk kerja-kerja ukur kawalan pukak semasa memancang tanda ataupun setting out. Okay, dan seterusnya adalah menanda kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti kerja penambakan dan pemotongan tebing serta pengaliran air. Okey, ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak bagi simple contoh lah. Okey, misalnya dalam satu housing development yang baru, okey, pemaju bagi syarikat tu nak buat satu perumahan yang barulah. Okey, so dia kena tahu aras laras tanah tu untuk pengairan yang bagus kat kawasan tu. Okay, jika tidak, kita tak dapat tahu aras laras tu, pengairan pun akan jadi tidak cantik lah. Dan mungkin akan berlaku fenomena macam bencana alam ke kan, seperti banjir, sebab aras laras tu adalah sangat berbeza. Okay, so yang disedarakan di atas ni adalah tujuan ukur aras tu. Right? So, kita masuk kepada kandungan seterusnya, ada istilah-istilah dalam ukur aras. Okey. Datum. Okey, datum merupakan satu garisan atau permukaan rujukan untuk kita menjalankan kerja-kerja ukur aras ni. Okey, dalam ukur dan pemetaan, datum ini adalah sangat-sangat penting. It's a very crucial things kita kena tengok. Okey. So, misalnya katakan kita nak buat kerja pengukuran tanah, kita nak kira area kawasan tersebut. Okey. Bila kita nak buat area tu, of course kita kena buat survey dekat situ kan, kita kena buat pengukuran survey kat situ. So kita kena ada datum untuk permulaan start kerja ukur kita tu. So datum dalam kerja pengukuran dan pemetaan ni dah sangat-sangat penting, dan istilah ini kita pasti kena faham lah datum tu datang dari mana yang kita ambil kesesuaian datum itu. Right, so kebanyakan negara menggunakan aras purata laut APL atau mean sea level sebagai permukaan datum.
Proses penentuan datum menggunakan konsep APL mengambil masa yang lama atas faktor putaran bumi, peredaran bulan dan matahari mempengaruhi nilai pasang surut air tersebut. So, di Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM bertanggungjawab menentukan nilaian datum tersebut. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat datum ni ya. So, bila kita dah ada datum ni, titik rujukan, kita dah boleh start kerja-kerja pengukuran aras ni. Kita boleh ambil backside, foresight, intermediate side dan seterusnya lah. Okey. Istilah berikutnya adalah aras laras ataupun radius levels. Okey. Aras laras ini merupakan ketinggian satu titik di atas permukaan datum. Okey. Aras laras ni dia ada calculation dia sendiri. Nanti saya akan tunjukkan dalam slide berikutnya lah. Okey, aras laras ni dia boleh jadi positif dan dia boleh jadi negatif. Okey, ia adalah bergantung kepada sama ada titik itu berada di atas permukaan datum, dia akan jadi positif, dan apabila dia berada di bawah permukaan datum, dia akan jadi negatif. Itu yang dimaksudkan dengan reduce level. Okey. Seterusnya ialah ketinggian garisan kolimat TGK atau height of collimations. Yang ini adalah ketinggian garisan pandangan di atas permukaan datum yang digunakan. Okey, ini adalah ketinggian kolimatan. Okey. Right. So batu aras dikategorikan kepada dua, iaitu batu aras tetap dengan batu aras sementara. Okey. Batu aras tetap ataupun kita panggil sebagai benchmark. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan benchmark ni? Right. So, sebagai rujukan dan kerja ukur aras bagi menentukan aras laras titik-titik lain. Okey, misalnya, apa yang dimaksudkan di sini adalah kerja ukur aras kita mesti start atas batu aras tersebut, right? Sebab batu aras itu mempunyai nilai reduce level. Bila kita ada nilai reduce level tu, kita boleh transfer ke poin-poin seterusnya. Okey, kita boleh tahu reduce level bagi poin-poin yang berikutnya lah. Okey, so memang kena start atas batu aras. So batu aras tu dia ada value RL kita sendiri. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dekat tepi jalan ni ada monumen yang stabil, yang konkret ni, kita katakan sebagai batu aras yang mempunyai nilai reduce level tersebut. So untuk permulaan dan penutupan kerja pengukuran aras. Okey, seterusnya adalah batu aras sementara ataupun temporary benchmark. Okey, batu aras sementara ni contohnya adalah seperti paku, piket yang kita tanam secara sementara supaya selepas habis kerja pengukuran aras tu kita boleh cabut balik. Dia tidak kekal macam batu aras tetap tadi dikekalkan berada di atas permukaan tanah. Okay, tetapi batu aras sementara ni for temporary kerja sahaja. Okey, dibina berdekatan kawasan gereja. Yang ni sesuai digunakan dalam construction punya ni lah. Construction punya kerja. So bila dah habis tu, satu construction tu dah boleh take out balik lah yang temporary yang ditanam tadi. Okey. Alright, istilah seterusnya adalah pandangan. Okey. Pandangan ni adalah pandangan belakang. Okey, pandangan belakang, pandangan hadapan. Okey, pandangan belakang, pandangan hadapan, pandangan antara dengan titik pindah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pandangan belakang? Kita tengok illustration ya. Okey, ini adalah illustration ya. Okey, pandangan belakang adalah pandangan bacaan pertama yang kita ambil. Kita mesti kena ambil pandangan belakang dahulu. Lepas tu kita ambil pandangan hadapan, foresight. Okay, misal kata sebelum nak ke pandangan hadapan ni, kita jumpa beberapa detail. Detail yang dimaksudkan seperti pokok, lepas tu ada bucu bangunan, street corner, tu kita boleh ambil sebagai detail. Tapi benda-benda yang tidak permanent kita tidak boleh ambil lah. Contohnya ada kereta dekat situ. Kita tidak boleh jadikan sebagai detail yang kita boleh ambil untuk pandangan antara tu. Right? So illustration dia adalah macam ni lah. Okay. Titik pindah pula, apa yang didefinisikan dengan titik pindah ialah kedudukan staf semasa kedua-dua bacaan pandangan belakang dan pandangan hadapan diambil. Okay. Ni adalah kita katakan sebagai titik pindah.
Right, so kerja kalau kita buat pengukuran ukur aras ni, kita mesti ambil pandangan belakang dahulu. Kalau kita ambil pandangan hadapan tu, totally kerja kita salah lah, reverse lah, salah. Okay, mesti kita kena start di atas batu aras tetap benchmark dekat kawasan tu sebab dia ada nilai RL. So nilai RL akan ditransfer lah ke poin-poin inilah. Right? Okay. Peralatan ukur aras. Terdapat beberapa peralatan yang digunakan untuk menjalankan kerja ukur aras. Kaki 3 alat aras digunakan untuk mendiri siap alat aras. Alat aras. Terdapat pelbagai model alat aras di pasaran seperti alat aras model Leica, model Sokia dan model Trimble. Staff. Untuk membaca ketinggian aras sesuatu titik, staff yang digunakan adalah bergantung kepada jenis alat aras yang digunakan. Panjang staff adalah di antara 3 hingga ke 5 meter. Berikut adalah proses mendiri siap peralatan alat aras. Pertama, dirikan kaki 3 di atas permukaan tanah. Longgarkan ketiga-tiga skru pada kaki 3 alat aras. Apabila skru-skru telah dilonggarkan, angkat kaki 3 pada ketinggian yang sesuai, iaitu di paras dada pencerap. Ketatkan semula ketiga-tiga skru pada kaki 3 tersebut. Setelah itu, buka kaki 3 untuk mula memasang alat aras. Menekan ke tanah pada ketiga-tiga besi tapak kaki 3 supaya kaki 3 terbenar masuk ke dalam tanah. Keluarkan alat aras daripada kotak. Hati-hati semasa memegang alat aras dan pastikan alat ini dipegang dengan kuat. Pasangkan alat aras di atas kaki 3 dan ketatkan skru yang terdapat pada kaki 3 ke alat aras. Kemudian, masukkan bateri alat aras. Setelah itu, laraskan gelembung udara pada alat aras supaya gelembung itu berada di tengah. Laraskan gelembung udara dengan menggunakan 3 skru yang terdapat pada alat aras. Lakukan semakan terhadap alat aras tersebut. Jika gelembung selisih udara itu tidak berada pada kedudukan tengah, maka akan terdapat selisih pada bacaan yang diambil. Kaedah pembacaan staff. Pastikan gelembung udara berada di tengah-tengah. Pemegang staff mestilah berada dalam keadaan tegak semasa bacaan diambil. Sentiasa fokus ke arah gelembung udara pada staff supaya sentiasa berada di tengah-tengah. Setiap senggat membawa nilai 0.01 meter. Sebagai contoh 1.31, 1.32, 1.33 dan seterusnya. Jika di antara 1.31 meter dan 1.32 meter, bacaan staff ialah 1.315 meter.